Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Di malam ni kita akan bincangkan tentang penggunaan hadis dhaif, dan seperti biasa kita tahu perkara ini merupakan satu perbincangan yang telah lama, dan ia satu yang boleh kita katakan khilaf sisi ulama yang begitu kadang-kadang begitu rumit untuk kita fahami. Dan masa ke semasa terdapat banyak buku-buku baru yang ditulis oleh ulama menceritakan balik tentang perkara ini, dan dengan ringkas ataupun panjang lebar. Dan terdapati dalam bahasa kita sendiri pun ada buku-buku, bahasa Inggeris pun ada, yang menyentuh secara tak langsung tentang topik ni. Boleh dikatakan setiap buku yang ditulis tentang mustalah hadis akan membicarakan penggunaan hadis dhaif. Dan pada tahun 2006 saya sendiri pun telah menulis sebuah buku yang banyak juga perlu kita betulkan buku tu, sebab dia ditulis mengikut zaman. Dia ada qaul qadim, qaul jadid. Walaupun kita bukan orang hebat kan, tapi kita boleh dikatakan kita dapat ilmu baru setiap hari. Jadi di antara yang saya tulis, saya ingat lagi dalam buku tu, di antara yang saya ingat ialah saya menyokong kepada pandangan tidak boleh langsung menggunakan hadis dhaif dalam apa jua keadaan. Jadi malam ni kita akan lihatlah adakah saya akan menarik balik lah benda tu, ataupun mengekalkan ataupun mengubah suaikan benda tu. Jadi bila mana ulama bincang tentang perkara ni, seringkasnya ada tiga keadaan lah, tiga pandangan, tiga bahagian. Dan pertama ialah yang mengatakan boleh menggunakannya secara mutlak. Maksudnya tanpa had, tanpa syarat. Dan ulama ada menyebutkan beberapa nama, tetapi wallahu alam kebenarannya, maksud ataupun kita kata kepastian, adakah pasti, ada ulama yang kata begitu. Cuma mungkin ada lah, sebab tu pandangan tu muncul. Biasaannya bila setiap pandangan yang berbeza akan ada tiga pihak yang menyokong 100%. Itu yang pertama. Maksudnya bagi dia hadis dhaif boleh digunakan dengan hujah-hujah dia lah, sama ada secara apa ni dalam hukum fiqh ataupun dalam akhlak ataupun dalam fadail a'mal, iaitu ganjaran dalam beramal. Pandangan kedua pula kata tak boleh langsung. Biasalah itu berlawanan sama sekali, tak boleh langsung, kerana hujah-hujah yang pelbagai lah. Di antaranya seperti kita dalam agama mesti memastikan sumber, kesahihan sumber. Jadi kalau hadis tu dhaif, bermakna di sisi ulama secara umumnya ia hadis yang hadis dhaif, hadis yang tidak pasti kebenarannya datang daripada Nabi. So dalam kategori hadis yang kita tak pasti. Jadi bagaimana kita boleh beramal dengan benda yang tak pasti? Kemudian pula kadang-kadang hadis dhaif ni disokong pula dengan, kadang-kadang hadis dhaif ni membawa hukum-hukum yang agak bercanggah dengan hadis sahih, ataupun membuka jalan kepada banyak kesusahan, kepayahan. So itu antara hujah
Dan jadi di sisi ulama hadis, bila hadis itu sahih, barulah kita katakan benar datang dari Nabi. Dan ada pandangan yang ketiga, iaitu pandangan yang mengatakan boleh beramal tetapi dengan syarat dan had yang tertentu. So ini pandangan yang nampaknya macam sederhana lah, iaitu dia kata boleh beramal dengan beberapa hadis dhaif pada beberapa keadaan dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat ni ulama perincikan lah. Kesimpulannya syarat-syarat tu dia berlega dari sekitar cara kita menggunakan hadis. Pertama ialah antara syarat yang selalu disebut-sebut ialah mesti guna dalam bab bukan dalam bab hukum, mesti guna dalam bab biasa je, bab sirah ke, bab yang tak membawa hukum, tak membawa halal dan haram. Masuklah bab fadail amal, masuklah bab zuhud, akhlak dan sebagainya. Syarat yang seterusnya dia kata tidak mesti ada penyokong daripada Quran ataupun hadis sahih. Mesti ada asal. Maksud asal tu ialah perkara itu telah pun disebut, diakui, tapi diperincikan oleh hadis dhaif tersebut. Syarat yang lain ialah antaranya ialah jangan terlalu dhaif. So diletakkan syarat pada hadis itu, pada hadis itu juga dhaif tapi tak terlalu. Ini diukur oleh ulama hadis lah. Kita akan lihat contoh nanti. Dan syarat yang keempat ialah tidak diyakini ia sebagai hadis sahih, sebagai hadis Nabi. Tak diyakini. Maksudnya kita cerita tu dalam keadaan kita masih lagi ada kemungkinan. So ini mungkin hadis, mungkin tak, mungkin bukan. So cara kita, so sekarang ni ada ulama tambah juga ialah mesti digunakan dalam keadaan orang faham bahawa ia bukan ataupun ia bukan sunnah. Maksud agar orang tidak tersalah anggap. So sekarang ni malam ni habis saya cakap tu lah kalau kita nak cakap kan? Maksudnya saya nak pilih yang mana. Tapi saya nampak sekarang masalah sekarang ni ada banyak benda. Pertamanya ialah tentang apa itu hadis dhaif sendiri. Masih lagi berlaku perbincangan yang panjang. Manakah hadis yang dhaif? Siapa yang kata dhaif? Bagaimana ia dhaif dan sebagainya. Itu masa kita yang perlu kita selesaikan. Yang kedua ialah bagaimana hadis dhaif ni bagaimana ulama salaf berinteraksi dengan hadis ni. Ulama-ulama awal di zaman kegemilangan hadis lah, Bukhari, Imam Ahmad semua. Apa mereka buat? Adakah benar mereka ni sama ada pertama tolak terus ataupun terima semua ataupun ada syarat? Adakah benar? Sebab syarat-syarat ni banyak dikemukakan oleh ulama yang kemudian. Paling famous adalah orang Ibnu Hajar lah yang ceritakan syarat tu. Satu lagi ialah bagaimanakah kita sebagai masyarakat awam kita nak memilih hadis dhaif. Kalau kita kata boleh amal, kita pilih yang pendapat yang ketiga contohnya, bagaimana kita nak apply benda tu, benar-benar kita nak laksanakan. So itu menjadi masalah sekarang. Dan satu benda yang menarik ialah kebanyakan orang yang kuat, kita katakan dia kuat pegang dengan hadis, dia orang hadis, orang sunnah ke orang apa, dia akan ambil pandangan yang paling ketat. Itu biasa berlaku kan? Dia mesti akan ambil pandangan yang paling keras. Maksudnya tak boleh langsung hadis dhaif, langsung tak boleh. Manakala yang kurang menggelarkan diri mereka sebagai orang sunnah, orang hadis ni, ataupun menggelarkan dia dengan gelar-gelar yang lain, dia cenderung ke arah hadis yang dhaif kan. Jadi makna sekarang ni masalah pada sikap kita lah. Sebab ada di antara kita yang tak ada manhaj, tak ada pegangan dari segi kaedah yang kukuh. Mana kalau contohnya ada setengah orang hadis tu kalau kena dengan pandangan dia akan sahihkan juga macam mana pun. Ataupun kalau dhaif dia akan pegang juga dengan alasan ini dhaif boleh pakai. Kan? Ada orang pakai. Kan? Ada ulama kata boleh. Jadi dia tak ada manhaj yang sebenar. Kan? Dan kebiasaannya, dan kadang-kadang kita lihat orang yang terlalu keras pula dalam satu sudut yang lain. Dia tak nak langsung hadis dhaif. Dia akan hadapi masalah juga. Bila mana dalam banyak situasi fiqh tidak ada hadis yang sahih yang menjadi sandaran. Dan dia terpaksa bergantung kepada sama ada kepada penilaian ulama kemudian
yang mensahihkan hadis tu, ataupun dia akan bergantung kepada huraian hadis sahih yang menggunakan hadis. Maksud secara tak langsung dia tak nak nampak dia gunakan. Sebab tu bila kita bagi tahu kepada setengah orang bahawa contohnya tak ada hadis sahih pasal qunut bulan Ramadan, witir contoh. Jadi golongan yang kata nak beramal dengan hadis ni, dia akan cakap ada ulama kata sahih hadis sekian. Bila kita cek betul-betul, ulama awal kata-kata memang tak ada hadis sahih qunut witir. Imam-imam hadis yang besar apa mengakui tak ada. So sekarang ni perbincangan dia ialah sekarang ni kita tak nak macam tu. Kita tak nak dalam masa yang sama kita pegang dengan satu metod, satu manhaj. Kemudian kita berdepan situasi yang sukar sikit, so kita nak cuba sahihkan beberapa hadis yang nampak memang dhaif. Dan ini semalangnya berlaku. Bukan maksud mengikut hawa nafsu tak, tapi macam kecenderungan, apa dia panggil, bias lah. Kita nak cerita sangat benda tu sampai kita nak cari sangat Quran yang mana satu. Kita jumpa juga ayat Quran contohnya, tapi ayat Quran tu tak out of context. Kita nak guna juga sebab kita nak kata ada dalam Quran. Contoh macam orang cakap hukum hudud dalam Quran. Okey. So bila kita kata kepada dia apa ayat dia akan cakap tilka hududullah. Kan? Tilka hududullah ni ayat bukan berkenaan dengan hudud. Sebab tu Ibn Rajab pernah sebut, dia kata hudud dengan maksud hukuman kepada penjenayah ni ada dalam hadis, istilah dia. Dalam Quran hudud merangkumi lebih umum. Perkataan hadal wadal tu, had kan? Hudud. Jadi bila kita terlalu nak gunakan, itu kita tak nak kan. Dia bukan ikut hawa nafsu, tapi mungkin emosi sikit lah. Kita macam hadis pun sama, kita terlalu nak beritahu. Contoh macam orang yang menulis tentang cara mendidik anak dalam hadis. Dia jumpa hadis sahih, tapi bagi dia tak cukup. Tak cukup, dia kata sikit sangat. So dia akan pergi cari hadis yang dia boleh guna tanpa mempedulikan sahih ataupun tak. Ini berlaku dalam banyak penulisan. Maksudnya dia tulis dalam bab tu, dia tahu dia tu dhaif, tapi dia akan cuba juga cari jalan nak katakan hadis tu ada asalnya, sebab menyokong idea dia kan. Menyokong macam contoh hadis yang ulama hadis awal sepakat kata dhaif, tapi digunakan oleh ramai orang nak menceritakan tentang wujudnya segolongan ulama yang membersihkan masyarakat daripada membersihkan hadis daripada sebarang pemalsuan ke penambahan kan. Kita tahu hadis tu apa hadis tu, min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-mubtilin, akan ada segolongan setiap zaman min kulli khalafin uduluhu, maksudnya akan ada setiap zaman tu akan diwarisi oleh orang yang adil, ulama yang dipercayai. Yanfuna anhu maksudnya menafikan daripada sunnah itu, daripada agama itu, tahrif al-ghalin, pemalsuan orang yang melampau. Dalam banyak buku, wa ta'wil al-mubtilin, dan takwil orang yang buat kesalahan, dan satu lagi pasal orang jahil punya penafsiran. Ini hadis ni sepakat ulama awal kata dhaif. Tak ada yang kata sahih cuma yang di belakang, mungkin Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Taimiyah, tak ingat. Yang sebelum tu kata dhaif. Tapi sedap hadis tu. Yahmilu hadzal ilm. Tu permulaan dia. Yahmilu hadzal ilm, akan membawa ilmu ini, min kulli khalafin uduluhu, daripada setiap warisan itu orang-orang yang dipercayai. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin, mereka inilah yang akan membersihkan agama ni, tajdid lah, membersihkan daripada sebarang penambahan orang yang melampau, orang yang mubtil, iaitu orang yang buat kesalahan, orang yang jahil, orang yang kurang berilmu. So sekarang ni riwayat tu sedap, best kan? So dia akan cari juga, dan ada penulis yang macam akan takhrij penuh bawah ni, berpanjang lebar nak cakap kata ada hadis ni, tapi dia tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam semua kitab utama. Dia memang ada masalah banyak dalam sanad dia, memang ada banyak masalah, tapi nak kata ada juga.
Dia terpaksa pusing namanya. So jadi kadang-kadang benda ni lah yang menyebabkan kadang-kadang itu belum cerita orang nak berniaga ni. Nak guna hadis tertentu dhaif sikit-sikit tak apa dia kata. Boleh guna. Ada yang apa ni, labelkan dengan riwayat-riwayat tertentu yang dia pun tak kenal ulama tu siapa. Allahu a'lam, kita pun tak tahu ulama tu siapa. Tapi ada riwayat dia. Satu riwayat An-Naisaburi. Naisaburi ni ramai. Ulama mana? Imam Muslim pun Naisaburi juga, Imam Hakim Naisaburi juga. Imam apa ni? Naisaburi ni ramai. Nama tempat. Jadi ulama. Jadi kalau kita kata dia Al-Bukhari, ramai Al-Bukhari. Kalau maksud dia orang yang datang daripada Bukhara, kan? Bila kita kata hang tak baik cakap ni riwayat Bukhari, aku akan masuk Muhammad bin Ismail. Ramai lagi Bukhari. Biar hak tu malu lah, kan? Macam cerita, wallahu alam cerita tu orang kata betul ke tak betul tak tahulah. Cerita tu ada ulama nafikan, ada ulama kata okey. Cerita yang Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in tu, kan kita tahu kan kisah tu, yang dia pergi tegur orang yang baca hadis palsu tu. Orang tu baca hadis palsu tu dia ambil daripada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Dia kata depan dia Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Riwayat dia salah dia punya rantaian periwayat tu kan. Apa daripada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Jadi dia dapat lepas tu Ahmad tengok Yahya tengok Ahmad. Kata, tak tahu. Aku tak pernah cakap pun. Ni cerita tu lah. Habis semua, tapi Yahya dengan Ahmad ni beradab sopan. Habis semua baru dia pergi jumpa. Dia kata, betul ambil Yahya bin Ma'in? Ahmad. Betul lah. Aku Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in. Jadi si dia dah terperangkap. Dia kata apa? Hang seorang ada nama Yahya bin Ma'in. Hang seorang ada nama Ahmad bin Hanbal. Aku kenal 70 orang nama macam hang. Jadi Ahmad kata habis balik lah. Orang ni dah tahap teruk lah. Maknanya dia kata wah hang seorang Ahmad bin Hanbal. Ramai lagi nama Ahmad bin Hanbal. Betul juga. Tapi dia lah kata tipu lah maksudnya. Jadi kalau kita sekarang masalah sekarang ada dalam Bukhari. Ya, baik. Jadi masalah pertama ialah soal hadis dhaif lah. Kedhaifan hadis. Kedhaifan hadis kita katakan boleh kita ketahui daripada pandangan ulama lah. Okay, di sini timbul masalah besar, iaitu ulama mana yang kita nak ikut. Kita mengambil pandangan Imam Al-Baihaqi lah. Imam Baihaqi pernah kata, tak salahnya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, tak ingat rasanya mungkin tu. Dia kata bila orang tanya, bila macam bila orang timbulkan masalah, rasanya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i ataupun kitab lain, Imam Baihaqi dia mudah je digambarkan. Dia di kurung kelima. Dia di kurung kelima 458 rasanya dia meninggal. Dia kata hadis yang datang daripada Nabi sampai ke kita ni, sampai ke dia lah maksudnya zaman dia, semuanya ada 3 bahagian, 3 jenis dia. So ni orang yang cakap ni orang yang betul-betul melakukan kajian. Maksud zaman tu zaman memang dia ni Al-Baihaqi ni antara yang masih lagi kita anggap mengamalkan kajian hadis secara betul lah, maksud secara tepat. Sebab dia di zaman awal dia dekat. Dia kata pertamanya satu rumput hadis yang semua ulama hadis sepakat dhaif. Dia kata itulah lebih kurang ayat dia. Bermakna kategori pertama semua ulama sepakat ini dhaif, ini bukan hadis sahih. Sepakat maksudnya. Sepakat di kalangan ahli hadis. Itu kita kena faham. Bukan dia bincang soal ahli fiqh ke ahli apa, tak, ahli hadis. Sebab qaul tu mesti qaul ahli hadis. Kalau kita buka kepada ahli hadis, jadi maknanya makin khilaf hadis kan. Orang yang tak tahu pasal hadis, orang yang tahu komputer, dia tak tahu pasal hadis, dia tahu hadis je. So dia mungkin akan cakap ini khilaf, aku kata ni sahih pada aku. So akan timbullah banyak khilaf. So kita tengok pada siapa golongan mana. Dan yang kedua dia kata hadis yang disepakati sahih, semua ulama kata sahih, telah diwarisi zaman-zaman sampai ke zaman dia. So dia kata ini pun mesti kita kenal daripada ahli hadis sendiri di zaman awal. Itu cerita dia. Dan golongan yang ketiga ialah, ataupun hadis yang ketiga punya style ialah hadis yang ada khilaf. Ada sebahagian kata sahih, ada sebahagian kata dhaif. Pada pandangan kita, dia kata, Baihaqi kata, pada pandangan kita melihat sampai kat kita. So yang ketiga ni yang kita kena lakukan sesuatu, kata Baihaqi, iaitu melihat apa puncanya, sebabnya, dan memilih mana yang lebih tepat. Jadi sekarang ni bukanlah masalah besar sangat.
Maksudlah sekarang ni banyak hadis yang telah disepakati sahih dan banyak yang disepakati tidak sahih. Yang khilaf tu ada, tapi tak sebanyak yang kebanyakan orang sangka lah. Semua hadis khilaf. Semua hadis khilaf dia tu. Macam mana kita nak tahu, Ustaz? Ni kata dhaif, ni kata sahih, ni kata hasan. Pening, Ustaz? Dah hang pening, hang pi je tolak lain. Maksud hadis bukan bidang hang lah. Tapi minum buat kopi ya. Kan? Bukan cerita nak kaji kitab. Memang setengah orang dia pening kan. Dia sebab dia tak dapat gambaran menyeluruh. Dia tak dapat betul-betul tasawur tu, gambaran tu. Dan dia menganggap semua ulama sama taraf ataupun semua pandangan sama taraf. So bila kita bawa contoh, hadis ini disahihkan oleh 10 orang. Bagi dia 10 tu sama standard. Dia tak dapat beza. Sebab tu disahihkan pula, didhaifkan pula, disahihkan oleh 10, didhaifkan pula oleh 11. Contoh. Dia akan tengok bilangan dia. 11 yang menang lah. 11. Dia tak tahu kadang-kadang 10 yang pertama tu sebenarnya berpunca pada 2 orang aja, yang lagi 8 tu menukilkan saja. Contoh. Kan? Ibnu Hajar kata ini hadis ini disahihkan oleh Abu Hatim. Dia bukan dia kata, Abu Hatim kata, so satu qaul ajalah. So sekarang ni bila kita pusing balik, kadang-kadang dia hanya tinggal sikit je. Kan? Sama juga dengan rawi periwayat. Ini sama juga. Dia kata periwayat semua siqah, dia kata Ustaz. Ataupun semua dhaif, dia kata. Sebab ni kata siqah, ni kata dhaif, ni kata siqah, ni kata pening tak? Bila kita kumpul, ni kata siqah, ni kata dhaif. Lepas tu yang lagi pening ialah imam yang sama kata 2 qaul, 2 pandangan. Imam Ahmad kata dia ni, satu masa dia kata siqah, masa dia dhaif. Ini lagi pening, seorang ada 2 pendapat. Ya, jadi mana kalau buat ni, yang kata siqah pun ada Ahmad, ni pun ada Ahmad juga. Jadi berapa orang ni? Ya, so dia kata pening. Sebenarnya tak sebegitu. Kalau kita nak apply contoh, saya beri contoh dalam bab periwayat. Sebenarnya kita kena lihat banyak segi. Ulama dulu melihat banyak segi. Dia tak melihat hanya satu. Dia melihat berapa ramai yang kata siqah. Sudut apa dia kata siqah? Kenapa dia ni kata dhaif? Siapa yang kata? Okey, kalau Ahmad bin Hanbal kata siqah, Al-Hakim kata dhaif, qaul Ahmad bin Hanbal kita kena ambil. Tak mungkin Al-Hakim boleh tolak Ahmad bin Hanbal. Itu kaedah dia. Kalau An-Nasa'i kata siqah, lepas tu kita tengok siapa mungkin kita kata Al-Azdi ke Al-Ijli ke, so kita tak boleh bandingkan. Sebab tu mengetahui kedudukan ulama jarah ta'dil riwayat ni, kritikan dan pujian cukup penting. Ada yang hebat tapi kata-kata dia sikit. Macam Imam Muslim, dia hebat tapi kata-kata dia pasal rawi riwayat sikit. Yaqub bin Syaibah ke. Ada yang terlalu banyak, Ahmad bin Hanbal banyak kan? Ada yang banyak qaul dia tapi dia dhaif. Dia sendiri dhaif. Dia nak kelaskan orang macam mana? Al-Azdi contoh, dia sendiri tak boleh pakai. Lepas tu bila Ibnu Hajar kata Al-Azdi pun tak boleh pakai, macam mana dia boleh nilai orang tak boleh pakai? Dia pun tak boleh pakai. Jadi itu kan. Dan kadang-kadang khilaf nombor bilangan pun mainkan peranan juga. Betul, kadang-kadang mainkan peranan. Semua kata siqah, seorang aja kata dia dhaif. So ini nampak sangat. Dan yang lebih menarik lagi ialah dhaif kat mana? Dekat hadis mana? Itu lagi dahsyat. Maksudnya dia ni siqah tapi dhaif satu hadis. Untuk dia ni siqah dhaif 2 hadis. Dia ni dhaif siqah 1 hadis. Jadi dia ada benda macam tu yang terlalu detail. Kita tak bolehlah kata macam bila kita mula sikit pening mengarut mengaji apa, baru kita bagi sikit kita dah rasa benda ni mengarut. Macam juga hadis. Kita kata okey, ada hadis, saya beritahu hadis tasbih, solat tasbih. Oh ni kata ni sahih, dhaif semua, sahih, hasan, ni kata palsu, semua ada. Hadis solat tasbih antara hadis yang cukup best kalau kita nak buat kajian. Semua ada. Semua ada, daripada sahih sampai palsu. Jadi adakah kita nak kata semua betul? Tak masuk akal. Lepas tu kita tak, saya nak pertahankan dia palsu. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyah kata palsu. Sebab Ibn Taymiyah kata palsu je. Sebab tu palsu. Teruk sangat. Sebab tu hanya kerana orang tu yang ramai kata, berapa ramai sebelum Ibn Taymiyah lagi hebat, lagi besar. Al-Hakim kata sahih, macam nak cakap? Al-Hakim kata sahih. Jadi orang tu pegang, okey sahih Ustaz, kita pegang sahih. Kan? Al-Hakim sahih. Tu Ahmad bin Hanbal kata dhaif. Allah mak, Ahmad bin Hanbal pula kata dhaif. Kita pegang dhaif. So kita duk lompat sana sini tak tahu. Sebenarnya kita kena lihat banyak sudut. So hadis yang dhaif, pertama sekali kita kena selesaikan masalah pertama, iaitu apa penyelesaian dia. Kalau hadis tu kita jumpa, kalau kita hadis tu kita nak beramal, okey, kita jumpa hadis kita nak beramal.
So, kita semampu kita lah, okey, kita minta pertolongan ke apa benda, kita melihat siapa yang mensahihkan dan mentaifkan, dan kita pastikan bahawa ada pandangan yang lebih tepat. Itu nak pastikan susah sikit lah, tapi memerlukan kepada kajian. Kita kena pastikan, sebab tak mungkin hadis tu dua hukum, dia salah satu je. Mungkin dia berat sebelah sini ataupun berat sebelah sana, tapi dia ada salah satu. Dan kita bagi panduan bahawa ulama terdahulu kita lebih utamakan, okey? Sebab kes banyak sangat berlaku, ulama kemudian ni dia mensahihkan sanad, kadang-kadang dia tak mensahihkan hadis tu, kan? Contoh kita jumpa satu hadis lah, okey, yang didaifkan oleh Bukhari, Muslim, semua, Tirmizi ni. Hadis contohnya hadis sujud, soal ni apa, turun sujud dalam solat. Hadis turun sujud dalam solat, kan? Hadis turun sujud, hadis yang sama ada turun sujud dengan tangan dulu atau kaki, lutut dulu. Kita bincang secara ilmiah lah. Kalau orang kata Allah nak bincang apa lama, orang kata tu salah bincang api, lompat tu salah turun sujud ke kaki ke lutut, hang terus. Lagu mana aku tak tahu. Kita nak bincang ilmiah. Okay, sekarang persoalan dia sekarang ni, hadis yang begini, hadis yang turun tangan dulu atau lutut dulu ni, hadis ni memang khilaf kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang. Okey, kalau kita tengok dulu sampai sekarang, kalau kita tengok dulu saja tak khilaf. Kita tengok dulu, maksud dulu tu ialah imam-imam awal, Bukhari, Muslim, Tirmizi, semua ni mereka sepakat mendaifkan kedua-dua hadis, sama ada turun tangan atau lutut, dua-dua daif, dengan pelbagai sebab, banyak nak diuraikan. Tetapi bila kita panjangkan ke belakang, kita dapati ada ulama mula menhasankan hadis ni, mensahihkan hadis tu, menaikkan taraf ni, mentaifkan yang tu, menaikkan yang ni, sampai kan ada dua pandangan. Kita bila kita belajar dulu, kita terus belajar dengan buku-buku ringkas, kita dah rasa kita ni muhaddis akhir zaman lah, kan? Maksudnya kita kata pendapat ni sebenarnya ada dua, kan? Pendapat pertama mengatakan lutut dulu adalah sahih dari segi hadisnya. Pendapat kedua, tangan dulu adalah hadis sahih. Saya memilih tangan dulu, kan? Itu contoh. Yang seorang lagi kata saya memilih lutut dulu. So dia gambarkan bahawa sebab gambaran dia tak luas, dia gambarkan ada dua pendapat je. Sedangkan pendapat ketiga, ulama awal Bukhari, Muslim semua kata dua-dua dhaif. Nah, ambil hang, dua-dua tak boleh pakai. Hadis tu lah dhaif, tak sabit, tetapi fik dia ada. Fik dia ambil pada fik sahabat. Majoriti sahabat turun guna lutut dulu, dan ada sahabat guna tangan dulu. So ramai ulama mendahulukan lutut sebab majoriti sahabat turun lutut dulu, dan mereka pun mesti buat benda ni berasaskan melihat Nabi. Cuma mereka tak mengatakan Nabi bersabda. Sebab tu kadang-kadang saya sedih dengan sikap saya sendiri dan sikap orang lain. Maksud bila kita sampai satu peringkat kita rasa kita dah tahu khilaf tu apa punca dia, sebenarnya banyak punca, kita rasa satu punca je. Jadi bila ada orang kata, ada orang ditanya kenapa ada khilaf lutut ke tangan dulu, dia kata oh ini khilaf pada bahasa. Sebab hadis tu kata unta turun, jangan turun seperti mana turunnya unta. So khilafnya pada bahasa. Sebab ulama khilaf mana lutut unta, sebab ada 4 kaki, lutut dekat, so dia turun depan. Nah ni betul kan, perbincangan ni ada. Ulama bincang dari segi bahasa, ada. Dia bincang maksud hadis. Ulama bincang maksud hadis, bukan maksudnya ulama kata itulah punca khilaf. Boleh faham kan? Punca khilaf lain, punca khilaf lain, tapi maksud hadis tu lain. Tapi ada kita yang mungkin berpandangan apa, sebab kita baca pun tak banyak, satu masa dulu kita pun ikut orang, so kita anggap bahawa khilaf ni hanyalah disebabkan bahasa, seolah-olah hadis tu disepakati sahih. Kalau ada yang pening, saya pun pening dah. Mana sekarang ni bila kita baca lagi banyak, rupanya khilaf bukan pada bahasa, tapi pada hadis tu sendiri, sahih ataupun tidak. Dan ulama awal mengatakan dua-dua dhaif. Mereka mengambil benda lain untuk buat fiqh, kan? Contoh gitu. So saya rasa soal hadis dhaif ni sama macam soal fiqh ke apa. Bila ada khilaf, kita kena kenal pasti punca dia. So bila ada hadis, okey, settle lah. Kalau hadis Bukhari ke Muslim, settle lah. Tapi kalau hadis tu riwayat bukan Bukhari bukan Muslim, so kita pening lah, kan? Sahih ke tidak Ustaz? So kita kena cari
Kena melihat pertamanya, kena melihat apa ulama yang awal kata. Itu benda pertama penting. Tak boleh kita dahulukan ulama kemudian. Nanti ulama tu kemudian lah, sebab dia pun kemudian nanti lah. Kita bagi yang awal. Apa Bukhari kata, apa Muslim kata, apa ulama ni kata, Daraqutni kata apa, Al-Bahaqi kata apa, sebelum dia Al-Hakim. Waktu kita tahu ulama Abu Hatim ke Abu Zur'ah kata apa. Habiskan dulu yang kurun 3-4 kurun awal tu. Okey, kita dah ada maklumat. Kita lihat maklumat tu. Kalau di situ kita dapati kesepakatan, tak boleh tengok yang lain lah. Kesepakatan masuk kesepakatan sahih ataupun kesepakatan dhaif. Kan? Sepakat sahih, sepakat dhaif. Sebab tu ada hadis kadang-kadang ulama, kita tengok ulama kemudian sebut macam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam huraian Sahih Bukhari Fathul Bari. Mungkin ramai yang dah tahu kan Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibn Hajar, Fathul Bari Ibn Rajab. So Ibn Rajab dalam Fathul Bari dia kata pada satu hadis tu dia kata hadis ini disepakati oleh semua ahli hadis bahawa ia merupakan hadis yang salah, maksud dhaif. So bila dia kata semua sepakat, bermaksudnya semua siapa? Semua yang awal tu. Tapi kita dapati ada ulama moden yang kata sahih hadis tu. Tu masalah. Bila kita naikkan taraf ulama moden jadi sama taraf dengan Bukhari Muslim, itu yang payah. Manhaj kita, cara kita fikir salah. Sampai bila tak habis. Kan? Kita siap bagi tahu dia ni apa ni kata sahih ni siapa? Abdul Mu'ti Al-Qal'aji. Dia kata sahih. Abdul Mu'ti. Saya kata siapa Abdul Mu'ti ni? Dia ni muhaddis moden. Dia bukan muhaddis, dia doktor. Dia cek buku hadis. Itu kerja dia. Dia cetak balik, dia semak balik. Dia bukan muhaddis. Dia pun tak kata dia muhaddis. Dia kata dia doktor. Kita ni Mu'ti Al-Qal'aji katakan begini, tapi dibalas balik oleh Khalil Ma'mun Syihah. Siapa pula Khalil Ma'mun Syihah ni? Memang ada pun, tapi dia bukan setara muhaddis moden. Muhaddis moden pun tak setara. Dia penyemak buku, dia buat kerja dia. Ya. Jadi sekarang masalah kita punya pandangan salah. Itu yang kita nak masuk malam ni. Bukan nak beritahu benda baru pun, nak beritahu cara kita melihat masalah tu salah. Jadi kita letaklah sama. Muhaddis moden siapa? Syekh Abu Ghuddah, Syekh Albani, Syekh Shu'aib. Semua sama serentak, sama dengan Bukhari Muslim semua. So memang khilaf pada banyak hadis, bukan pada semua lah. Pada banyak hadis memang khilaf. Memang khilaf. Lepas tu campur lagi siapa atas kita tak kenal, lagi banyak, lagi ramai. So kita akan pensan gitu je, duk senarai siapa kata sahih, siapa kata dhaif. Dan yang paling lagi bahaya ni, dia kata lain, kita faham lain. Satu hal, Imam Ahmad tak kata sahih, kita pergi faham dia kata sahih. Contoh, kita pun letakkan Imam Ahmad pada senarai sahih. Itu lagi payah. Itu memang masalah. Pernah berlaku dan memang selalu berlaku. Dulu pernah kita bincang satu hadis, seorang student PhD lah. Tapi sebab Wallahualam kita tak nak kata dia tak pandai, sebab dia pandai kan, dia student PhD, kita kata dia salah baca lah. Maksudnya dia tak biasa baca buku hadis. So dia baca buku Sunan Daraqutni kan, dia baca buku Ilal Daraqutni. Buku Ilal Daraqutni, kalau salah baca habis kan, kita memang pening. So dia baca, dia kata, Daraqutni kata hadis ni dia beritahu ada riwayat kata begini-begini, ada riwayat kata begini-begini. Lepas tu kata wal mursalu asah. Wal mursalu asah. Itu masuk ayat dia. Dia kata mursal itu lebih sahih. So dia faham. Dia kata ini hadis Daraqutni kata sahih. Kita kata tak. Dia kata apa bukti? Bukti apa? Bahasa dia tu. Dia kata aku tak faham. Nampak macam mana tak faham? Wal mursalu asah. Daraqutni bagi punya panjang. So Daraqutni kita kena baca cerita sampai habis sebab dia panjang sangat huraian dia. Kita baca awal, kita dah pening, kita stop kan. Kita kena baca sampai habis. Akhirnya kita sampai habis. Dia kata ada dua riwayat. Satu sanad kata begini bersambung semua, okey. Satu sanad ni mursal. Maksudnya tabi'in ini terus kata qala Rasulullah. Dan dia kata wal mursalu asah. La mursal itulah yang sahih. Maksudnya dhaif. Mursal tu dhaif. Antara keduanya ini, mursal tu lebih tepat maksudnya. Yang sebenarnya ialah sanad mursal tu yang wujud. Sanad yang pertama tak. So maksudnya dhaif. Dia kata apa? Dia kata sahih. So kita duk bergaduh tak tentu arah. Dia duk lok nari, kita nak pukul, tak boleh. Kan? Dia tak boleh pukul kita, duk hentak keyboard ya. Kan? Lalah kali dia akuilah bahawa istilah Daraqutni itu kita kena faham, kan? Faham istilah bahasa.
kan, bahasa. Itu kadang-kadang kita nak cerita pun susah. Sebab tu ada orang terjemah la syai'. La syai' kan, istilah ni saya terjumpa. Istilah la syai' ni kadang-kadang ulama yang hadis kata la syai' pada riwayat yang amat dhaif ataupun teruk lah. Dia kata la syai', ataupun hadis yang tak ada sanad, ataupun hadis itu ada istilah dia kata la syai', tak ada apa, tak berguna kan. La syai' tak berguna, tak ada apa, tak ada nilai. Tapi ada orang terjemah tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Apa tak ada sesuatu? Satu kesalahan. Saya kata macam mana terjemahan ni? So saya kata benar ni bahaya bila kita tengok kepada nas yang lebih bahaya bila kita tengok pada istilah-istilah yang nampak macam mudah. Kita bincang banyak kali kan, istilah yang kita nampak macam mudah tapi dia banyak. So sekarang ni kita balik pada cara kita nak dapatkan. Kita kena tengok pertamanya penilaian ulama' terdahulu. Kalau kita dapati kesepakatan, kita kena ambil. Ini bukan saya kata, ini Ibn Hajar, As-Sakhawi, Ibn Kathir, ramai kata macam tu. Kalau kita nampak satu hadis ni, kepala besar muhadis ni kata sahih, ramai sepakat tak mesti 10 orang, 3 orang pun sepakat, yang lain diam, sepakat. Maksud kita dapati ramai menjurus ke arah tu, so insya-Allah itulah dia kata, ambil yang tu lah. Dan kalau dhaif pun sama. Okey. Sampai ke ada ulama kata tak ada manfaat dah kita nak ambil pandangan orang lain. Waktu dahsyat tu ayat tu kan. Maksudnya kita bukan ayat tu nak menafikan ulama kemudian, tapi itu yang ulama tu kata sendiri. So sekarang ni bila kita jumpa macam tu, so kita ambil. Okey, katalah kita jumpa itu hadis tu yang khilaf. Okey, khilaf tu macam mana? Di kalangan awal ke? Kita faham tak khilaf tu macam mana? Ataupun di kalangan yang belakang? Maksudnya sekarang ni, contoh satu hadis. Kita cari-cari dalam keadaan carian kita yang nampak canggih tapi tak hebat pun. Kita cari-cari, kita jumpa Bukhari kata sahih, Ahmad kata dhaif. Contoh lah. Ada hadis tu kan? So kita pun kumpul-kumpul, itulah yang ada pada peringkat awal. Di sini boleh kita lihat ulama' kemudian bagaimana mereka menghuraikan kenapa Ahmad kata begitu dan kenapa Bukhari kata begitu. Baru kita boleh tengok. Pada saya lah, wallahu a'lam lah, pandangan cadangan saya. Bila kita tengok tu, mungkin huraian tu ada, kita nampak jelas siapa yang lebih tepat. Ataupun kadang-kadang mungkin dua-dua maksud tepat. Maksud dhaif, sahih ni maksudnya akhirnya sama. Maksudnya sahih tapi dikuatkan, dhaif tapi dikuatkan, ada cerita. So sekarang ni, masalah sekarang ni, katalah khilaf yang ketiga pula, situasi yang ketiga, imam-imam salah semua kata okey, imam awal, lepas tu muhadis moden pula kata tak okey. Dalam bab ni saya terpaksa bagi pandangan yang radikal sikit lah. Ya. Radikal reform. Ya. Tarik Ramadan. Apa ni? Dia kata, bukan dia kata, ulama' dia kata, kita kena dahulukan ulama' awal dalam apa jua keadaan. Sebab mereka lebih tahu. Jadi bukan kita juga yang cakap, tapi ulama' juga yang cakap, macam Ibn Hajar cakap itu kan. Dia kata mereka lebih tahu. So sekarang ni, ini kadang-kadang yang masalah kan. Kadang-kadang dikatakan macam hadis surat tasbih kan? Memang cukup cantik. Dia contoh bagi perbezaan pandangan ulama' terdahulu dan lepas tu. Ulama' terdahulu boleh dikatakan sepakat mengatakan dia tidak sahih. Lepas tu baru datang kata sahih. So kita kena ambil yang awal. Baik, itu bukan topik kita malam ni, tapi itu cara dan nak cari. Baik, katalah kita dapat natijah yang memuaskan hati kita, hadis ni dhaif. Okey, masuk tajuk kita lah, hadis ni dhaif. So kita melihat kepada langkah seterusnya, kita melihat kepada kedhaifan itu disebabkan apa. Itu satu. Disebabkan apa? Kerana di antara sebab kedhaifan hadis ialah bukan kerana rawi itu jahat kan, ataupun dia teruk, tapi mungkin kerana dia tersilap dan mungkin kesilapannya sikit. Di sini ulama bezakan. Sebab tu kita pun nak buat kaedah tepat tak boleh. Ulama awal mereka lebih tahu bagaimana mereka membezakan antara hadis yang boleh dikatakan dhaifnya sedikit ataupun berat. Dia ada kaedah dia sendiri yang kadang-kadang kita terpaksa akui terlalu kabur untuk kita dapatkan dia punya ni. Tapi tak apalah. Saya nak beritahu satu contoh, satu kata-kata yang cukup menarik saya jumpa daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ni kadang-kadang dia beritahu kaedah. Ulama awal ni macam begitu.
Memang mereka begitu. Sebab tu ulama-ulama kemudian terpaksa mencari-cari apakah sikap sebenar mereka ni, manhaj dia, barulah dapat. Okey, sekarang ni Sufyan Ats-Tsauri, memang kita tahu dia di kurun awal, dia meninggal 160 tak ingat lah, 160 16 lebih lah, 160 tak ingat. So dia ni, Sufyan Ats-Tsauri ni, dia ada keluarkan satu kata-kata yang cukup hebat, yang menjadi satu manhaj yang mungkin kita boleh faham bagaimana ulama awal berinteraksi dengan hadis dhaif. Dia kata, inni uhibbu an aktubal haditha ala thalathati awjuh. Aku suka, style aku maksudnya, aku suka menulis hadis. Maksud dia ceritakan bagaimana ketika dia meriwayatkan hadis. Okey, mencari guru demi guru. Ini manhaj dia. Dia kata, 3 cara aku tulis hadis. Aku suka menulis hadis dalam keadaan 3 bentuk. Pertama, dia kata, hadisun aktubuhu uridu an attakhizahu dinan. Hadis yang aku tulis, aku ingin jadikan dia sebagai agamaku. Maksud hadis untuk beramal, kan? Hadis ni aku tulis, aku cari, aku dapat. Hadis ni aku jadikan dia amalanku. So hadis sahih lah, ada sahih. Wa hadithu rajulin, dan hadis satu lagi. Itu yang pertama ialah hadis yang aku ambil sebagai agama. Hadis kedua, hadithu rajulin aktubuhu fa uqifuhu la atrahu wa la adinu bih. Hadis yang aku ambil oleh seorang, yang mana hadis tu aku tulis dan aku berhenti setakat tu, dan aku tidak jadikan dia sebagai agama. Hadis dia tulis tapi dia stop kat situ dan dia tak amalkan. Okey. Wa hadithu rajulin dha'ifin uhibbu an a'rifahu wa la a'ba'u bihi. Dan satu lagi kategori hadis seorang yang dhaif, hadis daripada rawi yang dhaif, aku suka menulisnya untuk mengetahuinya dan aku tidak pedulikannya. Aku tulis, aku nak tahu je. So ini 3 metod ataupun manhaj yang cukup cantik kata-kata ni, kan? Kalau boleh hafal ni, tulis dalam Facebook lagi bagus. Biar orang tak faham pun, kan? Apa ni, satu hadis dia tak beritahu sahih dhaif, dia style lain dia cakap. Dia kata satu hadis banyak dia ada ribu-ribu, ada ratus ribu ni, dia kata sebahagiannya aku ambil, aku amalkan. So kita faham ni hadis sahih, hadis yang sahih dan tak mansukh dan tak ada illah, dan dia akan jadikan sebagai agama. Hadis yang kedua, dia stop dulu dan dia tak amalkan, tapi dia tulis. Di sini ulama katakan ni adalah hadis yang dipanggil sebagai syawahid ataupun i'tibar, iaitu hadis yang dikumpulkan oleh seorang muhaddis untuk menjadi panduan dia. Kod ada hadis lain yang menyokong, so simpan dulu, kan? Tinggal dulu. Kita tulis dulu hadis ni, kita tengok dia ni tak apa okey, hadis ni pun tak apa okey, tengoklah, tulis dulu lah. Kod ada penyokong, satu masa nanti tulis hadis kan bertahun-tahun, kita tulis dulu, salin dulu. Dan hadis yang ketiga memang confirm hadis tak sahih, dhaif, riwayat yang teruk tapi dia nak tahu, okey, supaya dan aku tak pedulikan dia pun, dia kata wala a'bu bih, aku tak peduli, so aku tinggal tepi je, tapi aku suka untuk mengetahuinya. Baik. Dan Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, dalam huraian Sahih Muslim, dia pernah mengulas satu isu. Dia kata mungkin ada orang akan berkata, dia kata, kenapa imam-imam besar hadis ni masih meriwayatkan hadis daripada orang yang dhaif? Kalau dah hantar dhaif, riwayat apa maksudnya? Dah tahu dhaif, nak ambil apa lagi, kan? Ataupun kenapa dia masih lagi mencatat sahih, dhaif, semua catat? Kenapa? Persoalan timbul. So dia jawab, dia kata innahum rawauha liya'rifuha, mereka riwayatkannya untuk mengetahuinya. Itu tadi, yang kedua tadi, yang macam Sufyan kata yang kedua. Imam Nawawi kata satu jawapan keadaan ni ialah mereka riwayatkannya, ambil juga, tulis juga untuk mengetahui, okey, wal yubayyinu dha'faha, dan untuk menjelaskan kedaifannya. Dia tulis untuk dia beritahu ke orang ini dhaif, ya, tu li'alla yaltabisa fi waqtin 'alaihim aw 'ala ghairihim, supaya tidak mengelirukan dalam satu ketika nanti, sama ada kepada mereka atau kepada orang lain. Mereka mungkin keliru juga bila mereka tak tulis peringkat awal jumpa, dia buat tak tahu, nanti dia jumpa lagi dia tak tahu, tak ingat. So dia kata tulis dulu, ini dhaif, tahu salah, ini tak betul, tulis dulu. Nanti kod-kod mungkin dah tua sikit ke, kod pening keliru, ada aku tulis ini. Dan kepada orang lain, kepada murid-murid dia dan sebagainya. Baik. Ataupun orang yang ragu-ragu kesahihannya,
Maksudnya mungkin ada orang kata ni sahih ke tidak, sahih ke tidak. So dulu dia tulis, sekarang dia berguna. Itu maksud dia kan? Dia kumpulkan tu untuk kegunaan selepas tu. Yang kedua dia kata mungkin juga ni Imam Nawawi ni orang yang cukup hebat lah. Dia melihat pada semua situasi. Dia kata anna dha'if yuktabu hadithu liyu'tabara bihi. Orang rawi yang dhaif ni, hadis tetap ditulis oleh mereka ni, oleh imam-imam ni untuk iktibar. Maksudnya untuk menjadi simpanan, kod-kod ada penguat. Simpan dulu. Hadis ni mungkin betul, mungkin sebahagiannya okey. Kita tengok nanti kita ambil orang lain pula, kita tengok, kita check kod-kod ada penguat, kod ada penyokong. Walaupun orang ni dhaif, mungkin dia betul, mungkin dia salah sikit, mungkin tengah-tengah tu ada yang sahih. Okey. Au yustashhadu, atau dijadikan syawahid, maksudnya penyokong juga, penguat kepada hadis yang lain. Wala yuhtajju bihi ala infiradihi. Ini penting. Dan dia tidak jadikan hujah secara bersendirian. Hadis sendiri tak hujah. Seorang-seorang dia tak. Kalau ada penyokong, okey. Ini Imam Nawawi kata berdasarkan amalan imam-imam. Dia kata sini a'immah, imam-imam hadis. Yang ketiga dia kata mungkin juga mereka riwayatkan kerana dia kata seorang rawi yang dhaif boleh jadi meriwayatkan hadis yang sahih. Maksudnya pada seorang rawi yang bermasalah sikit-sikit, masih ada kemungkinan hadis-hadisnya yang banyak tu ada yang sahih. So mereka ambil semua, tak nak terlepas. Dan mereka ni yang best ni best ni. Dia kata dan kemudian ahli hadis ini akan membezakan mana sahih mana tidak. So imam-imam ni tulis dulu, kemudian mereka dapat beza. Dan ayat yang paling menarik, wadzalika sahlun alaihim ma'rufun indahum. Dan perkara itu membezakan tu sangat mudah bagi mereka, sangat diketahui di kalangan mereka. Ini yang kita tak faham. Kita ingat imam-imam ni tak tahu. Depa ni Imam Nawawi kata senang aja. Nak bezakan tu senang bagi mereka, payah bagi kita maksudnya. Macam Imam Zahabi cakap dalam kitab Muqizah, dia kata membezakan benda-benda ni, jenis-jenis hadis ni, dia cakap pasal dia mursal, tak ingat. Membezakan ni senang sangat bagi mereka, susah sangat bagi kita. Itu yang ramai orang tak faham. Kita senang hadis ni, payah apa? Mengaji sat lah, tiada lah. Hafal hadis satu cukup lah. Tahu nama imam, hafal dia mati bila, cukup. Hayhat. Al-Quran kata amat jauh sekali apa yang mereka sangkakan. Okey. So sekarang ni dia bagi contoh. Dia kata Sufyan Ats-Tsauri, okey, dia pernah melarang orang mengambil hadis daripada seorang rawi yang digelar Al-Kalbi. Dia ni rawi yang terkenal dengan pemalsuan hadis yang silap. Dia pernah larang. Dia kata ulama hadis panggil mereka macam tu. Dia beritahu murid-murid dia, jangan ambil hadis daripada orang ni dan orang ni, ataupun jangan tulis hadis daripada periwayat ni atau periwayat ni. So dia akan bagi masa ke semasa, dia bagi nasihat. So benda yang pelik berlaku bila dia beri larangan tersebut. Murid dia menjawab. Murid dia kata anta tarwi anhu. Hang tak bagi kami ambil, hang ambil. Imam Sufyan, kamu tak bagi kami, tak benar kami ambil, kamu tulis, kamu riwayat. Ni jenis murid yang hyper. Orang abang tu dengar dulu kan. Kalau kita rambah ni bagi biji. Sufyan kata ini ayat lagi power daripada pokok. Dia kata ana a'lamu sidqahu min kadhibi. Aku tahu bila dia cakap betul, bila dia bohong. Ambil hang tahu lah. Maksudnya hang tahu lah. Aku tak bagi hang ambil, sebab hang tak tahu. Ayat Kedah lah. Dia cakap Kedah gitu lah. Geram Dia boleh jawab macam tu. Dia kata Sufyan, kau cakap ni, kau tak bagi kami tulis, yang kau buat tak apa. Hang melarang orang benda yang hang buat. Ni apa Jadi dia kata aku mengetahui. Dia boleh tapis, maksudnya dia memang tulis. Sebab tu kadang-kadang mereka terpaksa bersembunyi. Ada seorang sekali tu, Yahya bin Ma'in maksudnya, dia tengah salin hadis, tapi dia duduk hujung sikit, dia salin. Dia tak mahu orang nampak. Lepas tu ada orang pergi tengok, ada kawan pergi tengok, tulis boy. Dia kata hadis ni, dia ni, hadis ni palsu. Sebab palsu lah tulis. Sebab apa? Sebab untuk dia tahu nanti. Dia salin dulu. Dia tak apa. Yang kita salin semua tak boleh beza. Copy paste semua tak boleh beza. Kan? Itu payah. Sebab tu ada orang cakap apa, boleh kumpul hadis kat internet. Boleh. Tapi tak boleh beza. Hadis ke apa ke, masuk pantun Arab kan ambil.
Hadiah. Kau pantun doktor Arab tu dia. Kan? So sekarang ni saya cukup penting. Dia kata itu mudah bagi mereka, sangat mudah bagi mereka. Okey. Yang keempat keadaan dia kata mereka juga, ni penting. Mereka juga kadang-kadang meriwayatkan hadis daripada rawi yang dhaif pada bab yang tak berkaitan dengan halal haram. So sekarang kita kena faham situasi dia. Syekh Nawawi kata dia buat kesimpulan kat bawah, wa ala kulli hal, walau bagaimanapun dalam apa jua keadaan, fa innal a'immata la yarwuna 'ala ad-du'afa'i syai'an yahtajuna bihi 'ala infiradihi fil ahkam. Dia kata apa jua keadaan yang penting kena tahu, imam-imam itu tidak akan meriwayatkan hadis yang daripada orang yang dhaif untuk jadi hujjah dengan bersendirian dalam hukum hakam. Tu kata-kata Imam Nawawi cukup jelas. Mereka tak akan buat apa? Riwayat hadis dhaif menggunakannya sebagai hujjah secara bersendirian tanpa sokongan, maksudnya pada hukum hakam. Mereka tak akan buat macam ni, kata Imam. Fa inna hadha syai' la yaf'aluhu imamun min a'immatil muhaddithin. Perkara sebegini maksudnya tak akan dibuat oleh seorang imam pun daripada kalangan imam-imam yang awal. Maksudnya tak mungkin mereka akan ambil hadis dhaif yang tak ada sokongan dalam bab hukum hakam, dia akan ambil macam tu saja. Tak ada itu. Riwayatkan ke, tulis ke, ada sebab. Maksudnya ada sebab. Ini satu benda yang penting kita nak kongsi bersama, bahawa kalau timbul persoalan dalam hidup kita, dalam otak kita, kenapa dalam buku-buku imam besar ni ada hadis yang dhaif? Ini jawapan dia. Ada sebab yang kita tak dapat cari sepetas lalu. Ada sebab. Suatu Imam Ahmad, anak dia pun pening. Kalau anak dia pun pening, kita lagi pening. Kan? Anak dia pening. Anak dia heran kenapa dalam Musnad Ahmad ni okey. Ni kata-kata dia. Dia tanya kat ayah dia. Dia tanya ayah dia, ma taqulu fi hadis Rib'i bin Hirash. Satu soalan dia pun menandakan dia cerdik ni. Dia pandai. Dia tak tanya hadis tu apa, dia tanya kat ayah dia hadis rawi ni je. Soalan dia pun kita tak faham lah. Anak dia, kempak dia lagi. Anak dia kata, sembang ayah dengan anak macam ni, pelik ni. Kan? Anak hebat, anak sama macam pak dia. Sebab tu Imam Ahmad puji anak dia. Abdullah kata anak aku ni lain ni, maksudnya hebat. Dia kata, ayah, apa pendapat ayah tentang hadis Rib'i bin Hirash? Itu je soalannya. Lepas tu dia tanya pula, Imam Ahmad tanya, alladhi yarwihi Abdul Aziz bin Abi Ruwad, hadis yang Abdul Aziz bin Abi Rawat riwayat ke? Soalan bincang, orang lain dengar mesti tak faham lah. Kalau kita dengar ni benda apa cakap ni kan? Macam kita cakap dulu zaman kecil-kecil tu kan, kita cakap potong-potong lah macam mana? Ama pama kan? Ya, apa? Apa? Ama pama kama mulu apa so ya. Faham tak kata-kata? Tak pernah Dulu ada budak saya ingat Seluruh Rendah budak empat cakap macam tu. Dia nak cakap benda yang macam tak mau orang tahu. Dia cakap tambah-tambah kita tengok apa benda ni kan. So ini macam ni kan. Dia anak dia kata na'am. Macam mana hadis tu? Dia kata ni lagi pelik lah. Dia kata na'am. Hadis tu lah. Ayah kata la, tidak. Apa maksud ni? Ayah, apa pandangan ayah tentang hadis ni? Hadis tu ke? Tidak. So dia tak faham. Apa maksud dia? Tidak. Maksudnya aku tak ambil lah hadis tu. Dhaif, aku tak ambil. Al-hadithu bi khilafihi. Hadis yang lain menolak hadis tu. So maksud dia, maksud hadis tu dhaif, dia tak ambil. Bahkan hadis sahih. So dia kata waqad rawal hufaz an rib'an rajul lam yusammu. Dia beritahulah dhaif, ada periwayat yang tak diberi nama, tak dikenali. Di sini timbul masalah. Anak yang cerdik, dia kata faqad dzakartahu fil musnad. Ayah sebut ada dalam musnad. Ayah tulis hadis dalam musnad. Ayah kata dhaif lah apa benar. Ayah pergi bawa dalam musnad. Kitab Musnad Imam Ahmad, ayah pergi masukkan pula. Dia ni nak kena kan? Tak ada dia kata nak kena, tak ada. Saya tambah. Kan? Dia pun cerita. Ayat cukup bagus kan. Kalau dia tak tanya, kita tak tahu. Dia kata qasatu fil musnad masyhur. Aku masuk dalam musnad ni hadis-hadis yang masyhur. Yang periwayat dia ramai, yang popular. Wa taraktu nas tahta sitrillah. Aku tinggalkan manusia dalam penjagaan Allah. Maksudnya ialah ada hadis dhaif dalam buku ni. Tapi hadis ni riwayatnya ramai. Aku masuk dalam tu. Kan? Walau aradtu an ufassil ma sahha indi lam arwi fi hadal musnad illa syai'a ba'da syai'. Kalau aku nak betul-betul tapis yang sahih saja, sikit-sikit lah dia kata. Satu demi satu. Maksud hadis akan tinggal sikit. Kan? Walakinnaka ya bunai ta'rifu tariqati fil hadis. Tapi wahai anakku,
engkau tahu caraku dalam hadis. Wah, dahsyat ayat ni. Anak tak tanya dah lepas tu. Oh, dahsyat ayat ni. Ini cara Imam Ahmad ni nak ambil hati anak dia kot, kan. Mantau cara aku. Okey. Lastu ukhalifu ma dha'afa fil hadith al-mahdi idza lam yakun fil babi syai'un yarfa'u. Maksudnya, aku tak akan tolak hadis yang dhaif jika tak ada langsung hadis dalam bab tu. Maksud dalam perbincangan tu, dalam bab hukum tu tak ada hadis sahih, ada hadis ni je aku akan letakkan. Maksud aku akan gunakan sebagai nak keluarkan hukum. So maksud dia sekarang ni, Imam Ahmad dan imam-imam lain ni, bukanlah maksud dia hadis tu dia tak tahu. Itu masalah kita. Kita kena lihat bahawa imam-imam ni imam yang cukup senang nak tapis hadis, tapi buku dia kita kena layan dengan cara yang betul. Contoh saya bagi Sunan Abi Daud, Sunan Abi Daud. Abu Daud imam besar, anak murid Imam Ahmad, dan imam terkenal besar, hebat, cukup hebat dalam bab jarh ta'dil semua. Kenapa dalam buku dia ada hadis dhaif? Masalahnya dia dah beritahu dalam muqaddimah ataupun dalam dalam jawapan dia kepada ahli Mekah, ulama Mekah tanya dia kenapa macam mana ni, dia kata dalam ada hadis dhaif aku sebut. Bermakna pertama sekali Abu Daud tahu ada hadis dhaif dan dia sebut juga kerana ada sebab lain. Okey, kita dah tukar nak cari sebab tu. Antara sebabnya kadang-kadang ialah Imam Abu Daud, dia kata dia kumpulkan hadis yang menjadi sumber hukum, menjadi perbincangan ahli fiqh. So dia tak peduli pasal hadis sahih ke dhaif ke, dia nak kumpul sunan. Sebab tu buku yang dia buat tu adalah buku yang pertama dibuat pada zaman dia. Tak ada orang buat macam dia. Dan buku tu dia kata, dia pernah cakap, siapa yang tiada dia faham hebatnya buku ni. Kita tak faham, nasib lah. Dia kata siapa yang faham, dia akan faham buku ni hebat. Dan ada kata-kata dia yang lebih kurang maksudnya, cukup dengan belajar Quran dan baca buku. Maksud begitu, lebih kurang maksud. Maksud bagi seorang yang faham hadis, dia akan nilai. Sebab tu Imam Ahmad dia tengok buku Sunan Abi Daud, buku yang baik dia, buku yang hebat, dia puji, kan. Kita tengok ni apa ni, sahih dhaif ada banyak. Jadi kita ni buang hak dhaif. Sudah. Dia buat buku sebagai satu idea dia nak sampaikan fiqh tu, dan dia berkait rapat. Sebab itulah banyak kali kita sebut Imam Syekh Albani bahagi sunan ni salah. Banyak ulama kata salah pembahagian dia. Dia niat betul tapi tindakan tu salah. Itu cerita dia. Sebab tu ada ulama marah dekat dia. Tapi marah dia emosi sikit lah. Dia buat kitab Ta'rif bi awhami man qasama sunan apa tu, Sa'id Mamduh, Muhammad Sa'id Mamduh. So ni muhaddis Mesir. Dia ni dulu peminat Syekh Albani, lepas tu dia bergaduh sikit pandangan, lepas tu dia marah, dia buat buku. Dan buku dia ada jugalah orang kata apa yang betulnya, tapi banyak emosi lah. Maksudnya dia marah lebih sikit. Okay. So sekarang ni Imam An-Nawawi kata, kita kata macam tadi, kita balik kepada imam-imam ni, tak mungkin imam-imam ni akan meriwayatkan hadis yang dhaif tanpa sebab, menggunakannya sebagai hujah, tanpa sokongan dalam hukum hakam. Seperti kita balik kepada pandangan yang mengatakan ulama-ulama awal ini. Okey. Ada yang kata ulama awal langsung tak ambil hadis dhaif. Kita kena ambil sahih sahaja. Pandangan ni wallahu alam, setakat yang kita tengok tak tepat lah. Tak tepat dari segi pengamalan ulama awal. Mereka tetap menggunakan hadis-hadis yang dhaif, tapi cara digunakan tu kita kena faham. Macam Imam Nawawi cakap, kita kena ingat selalu, mereka tak akan gunakan tanpa sokongan, tanpa sebab. Sebab tu dalam kita melihat fatwa-fatwa ulama, kadang-kadang kita dapati fatwa mereka menggunakan hadis dhaif ataupun selaras dengan hadis yang dhaif. Ni tak hairan lah, sebab mereka ada sokongan lain. Okey, sokongan lain. Contoh macam contoh yang saya ingat sekarang ni ialah hadis bismillah ketika ambil wudu. Okey, contoh yang mudah lah, sebab contoh tu pun kita pun senang nak fikir kan. Contoh ni kita boleh buat dalam banyak sudut, tapi sudut pengamalan ni macam mana? Sudut dalam tajuk kali ni kita nak guna hadis ni atau perbincangan dia ialah hadis ni dhaif. Disepakati dhaif oleh semua ulama yang awal, tapi dhaif dia tak kuat. Maksud dia dhaif yang masih boleh kita pertimbangkan. Sebab tu kita dapati ulama fiqh, termasuk Imam Ahmad sendiri yang mendhaifkan hadis ni, dia mengatakan bahawa kita sunat baca bismillah ketika wudu. Dia mengatakan sunat baca bismillah ketika wudu. So apa maksud Imam Ahmad ni?
Dalam masa yang sama dia kata hadis ni dhaif, tapi dalam masa yang sama dia bagi tahu hukum dia sunat. Itu maksud dia. So macam mana kita nak faham? Kalau kita tengok sepintas lalu, kita mungkin akan cakap Imam Ahmad ni pening lah. Dia kata dhaif. Ada orang kata tak, dia guna dia dhaif dalam hukum. Apa masalah dia? Apa cerita dia? Okay, sekarang ni Imam Ahmad melihat pada banyak sudut untuk dia mengeluarkan fatwa. Bukan dia tengok hadis tu, dia tengok banyak benda. Ada pandangan sahabat, ada hadis lain yang menyokongkan ayat Quran ke apa. Dan Imam Bukhari sendiri pun sama, mengatakan bagi dia sunat baca bismillah, tapi dia menggunakan hadis yang lain. Dalam Sahih Bukhari dia tak guna hadis tu. So sekarang ni salah lah orang kalau dia kata khilaf yang muncul ialah kerana ada ulama kata hadis sahih maka dia kata bismillah kena baca. Ada ulama kata hadis dhaif maka bismillah tak payah baca. Itu simple sangat. Kan? Simple. Ulama dulu tak simple macam tu. Dia bincang mendalam. Sebab tu kadang-kadang ada hadis yang ternyata dhaif tapi hukum dalam hadis tu dia ambil. Rupanya ada kata-kata sahabat. Betul, kita tengok di sebalik tu. Sebab tu yang ambil syariah, yang ambil fiqh semua ni, dia kena faham setiap khilaf ada punca yang mendalam, bukan sekadar permukaannya. Okey, itu cerita dia. Baik, sekarang ni so bila kita tengok pengamalan ulama, kita katakan bahawa beza kita ringkaskanlah. Ulama yang awal, mereka pertama menulis hadis yang dhaif. Okey, so beza antara menulis, pertama menulis, meriwayatkan. Menulis ni maksud menulis daripada guru dia lah. Dia pergi jumpa syekh-syekh dia, hadis ni dhaif, dia ambil, dia tulis. Okey, ataupun dia jumpa daripada mana-mana riwayat dan dia ambil, dia tulis, dia salin. Okey. Yang kedua, dia meriwayatkannya kepada murid dia yang lain. Okey, ini juga berlaku, dia bagi tahu ini hadis ni. So didapati mereka menulis daripada guru, meriwayatkannya dan menulisnya dalam buku mereka. Maksudnya dari segi riwayat jugalah, tapi dalam bentuk buku. Dan yang keempat baru kita ambil mengamalkannya. So ada beza. Tak mesti mereka tulis, salin, riwayat dan amal, tak. Okey, itu kita kena beza. Beza cukup banyak antara menulis peringkat awal, meriwayatkannya dalam bentuk buku dan mengamalkannya. Sebab tu kita jangan buat kesimpulan terus. Bila Imam Abu Dawud tulis dalam buku dia hadis yang dhaif, Imam An-Nasa'i buat dalam buku dia hadis dhaif, kita jangan kata dia beramal dengan hadis tu. Tak. Sebab tu Imam Ahmad pernah dan imam-imam lain semua sama, mereka kadang-kadang letakkan hadis dengan beberapa sanad untuk membuktikan kedhaifan. Tapi dia tak beritahu. Dia susun je. Dia sebut ada ni, dia sebut ada ni. Faham sendiri. Bermakna kita tak boleh kata hadis tu digunakan untuk hujah. Kan? Boleh faham ni? So saya yang tak faham. Oh, susahnya. Kan? Ke saya yang menyusahkan? Satu lagi kita kena beza, itu dari segi apa yang dia buat dalam hadis tu. So lain. So kita nak membuktikan imam tu guna hadis tu, perlukan kepada kajian. Bukan hanya semata-mata dia letak hadis dalam buku dia. Okey, untuk kita katakan dia amal. Sebab Bukhari pun letak hadis dhaif dalam buku dia. Sahih Bukhari tu ada hadis dhaif, walaupun tak banyak. Dia yang kata dhaif. Maksudnya dia letakkan sampingan, macam footnote dalam tu, ini hadis tak sahih, dia kata. Ini hadis dhaif, ini hadis tak ni. Dalam Sahih Bukhari, kan? Kita tak khatam Sahih Bukhari, sebab tu kita tak tahu. Kan? Nak buat macam mana? Kan? Baik. Satu lagi situasi, okey, ialah ada periwayat yang dhaif yang imam-imam ni memang ambil, simpan untuk buat simpanan, sokongan. Tapi ada yang sampai ke tahap dah tak boleh ambil dah, tulis pun tak boleh dah. Itu kena faham. Kan? Tak boleh. Ada contoh macam sampai kepada had apa dia sebut, la yuktabu anhu, la yuktabu hadithu, tak boleh tulis hadis dia. Dia beritahukan apa dia, jangan, tak boleh. Aku pun dulu tulis, tak boleh. Kan? Tak boleh. Sampai ke tahap contohnya Yahya bin Ma'in, dia pernah bakar banyak hadis yang dia kumpul, dia tulis tu, dia ambil, dia bakar, dia masak roti, kan? Bakar tempat bekas periuk tu, kan? Dia beritahu dia bakar roti. Bukan siapa. Lepas tu Imam Ahmad dia pernah koyak beberapa hadis yang dia ni.
Dan dia pernah masuk dalam musnad dan dia suruh anak dia buang dalam masa ke semasa. Dia dapat maklumat tepat, ini tak betul, okey, Abdullah buang hadis tu. Kan? Contoh satu Zurawi ni dia kata dhaifun la yusawi hadithuhu syai'an. Dhaif, hadis tak ada nilai langsung. Kana lahu indi syai', dulu aku pernah tulis, ada sisiku sedikit, fa kharaqtuhu, dah aku telah koyak. Itu. So ada peringkat tu. Kan? So kita kena faham bahawa mereka bukan pakai bawang. Bukan ambil semua tulis, tak, dia ada. Dan yang dia simpan tu pun, dia macam kata mungkin kita akan dapat gunakan nanti. Maksudnya simpan dulu, mungkin nanti. Itu maksud dia, bukan ambil dan amal. Okey, baik. Itu kena faham. Dan dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadis-hadis yang memang Imam Ahmad jumpa rawi tu ataupun jumpa hadis dan memang tak masukkan langsung. Kan? Itu cerita dia. Baik. Itu kena bezakan. Di sekarang ni ada orang timbul masalah, dia kata tak apa. Ni kita masuk pada mungkin nak tutup sikit kan. Dia kata hadis dhaif ni boleh Ustaz. Iaitu pada syarat-syarat yang dikemukakan itulah. Iaitu fadail amal. Okey, benda-benda zuhud benar. Dan memang kita temui daripada imam-imam yang awal, memang ada kata-kata yang macam menyokong ke arah tu. Contohnya, okey, Imam Ahmad bercerita tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang Ibnu Ishaq dan sirah. Dia kata Ibnu Ishaq, rajul naktubu anhu hadhihi al-hadith ya'ni al-maghazi wa nahwaha. Ibnu Ishaq ni dia kata kita tulis hadis dia. Okey, kita ambil hadis dia. Dia kata tentang sirah, tentang apa yang berlaku yang tak berkaitan dengan hukum lah. Okey, kita ambil. Maksudnya Imam Ahmad bagi satu gambaran, aku mengambil hadis-hadis daripada Ibnu Ishaq, aku tulis. Tapi wa idza jaa al-halal wal haram, bila sampai bab halal dan haram, okey, aradna qauman hakadha. Dalam ni dia kata, dia genggam 4 jari dia buat macam ni. Kita nak kaum perawi yang macam ni. Oh, dah ada. Dia genggam 4 jari dia dan tinggal dia. Kita nak macam ni. Bermakna sekarang ni hadis-hadis hukum hakam mereka lebih detail bab tu. Mereka jaga hadis-hadis bab sirah, akhlak yang tak kata tak apalah, ini okeylah boleh masuk. So ini kita kena faham juga. Ini mereka riwayatkan, mereka masukkan, mereka catatkan. Tapi soal amal belum lagi. Nanti dulu. Kita tengok dulu. Itu maksud dia. Dan begitu juga imam-imam yang lain, mereka akan cakap bahawa kita kena bezakan dia ni macam mana, dia macam mana. Kita jangan ambil maksudnya rawi yang sama yang dhaif yang okey tu nak ambil tu. Okey. Ataupun hadis yang dhaif tu satu grup, tapi dia kata bab halal haram kita push sikit, kita jaga sikit. Bab biasa-biasa ni kita kurang sikit. Jadi apa maksud mereka ni? Maksudnya ialah wallahu alam yang saya dapat tengok, maksud imam-imam ni tentang amal dengan dhaif ni tidak akan amal, mereka tidak akan beramal dengan hadis yang dhaif, okey, kecuali bila mana ia tidak berkaitan halal haram dan memenuhi juga syarat-syarat lain. Sokongan, tak bercanggah. So balik kepada syarat-syarat yang Ibnu Hajar sebut tu memang tepatlah. Memang betul. Rupanya bukan Ibnu Hajar yang mulakan, kan? Tapi dia bersumberkan daripada pengamalan, dia cuba kaedahkan. So ni di antara kejayaan ulama-ulama kemudian seperti Ibnu Hajar mengkaedahkan untuk kita untuk memelihara hadis itu, kan? Cuma masalah sekarang ni dalam Sunan Tirmizi contoh kita akan jumpa hadis-hadis yang dhaif tapi diamalkan. Balik pada kaedah yang sama, ada sebab mereka amalkan. Maksud mereka mengamalkan ialah konten dia, isi dia, ya. Sebagai contoh yang terakhir saya bagi ni malam ni, iaitu hadis tentang kiblat, buang air menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Imam Tirmizi buat bab haram menghadap atau membelakangkan kiblat ketika buang air besar atau kecil. Dia buat tu, dia dimasukkan satu hadis. Kemudian dia bab membolehkan, dia kata. Lepas tu dia bab yang membolehkan, dan dia masukkan tak salah saya dalam 1, 2, 3, 4 hadis, dan 3 daripadanya dhaif.
lebih kurang tu lah. Dan satu sahih. Cara dia sebut, dia bagi tahu dhaif dalam tu. Kita riwayat ni Jabir ni dhaif, riwayat ni dhaif daripada Ibnu Lahiyah so disebut, okey. Lepas tu dia sebut hadis last sekali, hadis sahih daripada Ibnu Umar. Akhirnya maksudnya ialah seperti mana pendapat Imam Syafi'i, dalam tu disebut bahawa kita boleh menghadap kiblat atau membelakang kiblat ketika buang air kalau dalam binaan rumah. Kalau di luar tempat terbuka, kita dilarang. So hadis tu melarang dalam tempat terbuka. Tapi yang best saya nampak, kenapa dia sibuk nak masukkan hadis dhaif tu dalam tu. Dan dia tahu dhaif dan dia kata dhaif. Itu cara dia nak bagi tahu kita, cara dia gunakan hadis yang dhaif, bukan bersendirian tapi sokongan dan bersebab. So kita, simpulan dia ialah kita, bila mana kita nak beramal dengan hadis dhaif, kita ataupun kita jumpa orang yang nak beramal, kita tak boleh kata begitu sahaja beramal, dan kita pun tak boleh kata tak boleh, sebab terbukti benda ni berlaku. Beramal dengan dhaif ni berlaku. Beramal dengan isi kandungan dia, ya, dengan syarat tertentu boleh. So kita kena lihat kepada syarat-syarat dia. Kalau kita bagi contoh hadis orang kata ambil ubat daripada madu, kita tak payah guna hadis, tak payah Quran, ada. Betul tak? Hadis tu dhaif. Dalam Ibnu Majah sebagainya, hendaklah kamu ada 2 ubat, Quran dan madu. So sekarang ni kita kata Quran pun dah ada dah. Mana tu tak payah guna hadis dhaif, tak apa dah. Nak guna juga, guna konten dia. Dan kita kena ikut saranan ulama. Contoh Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dia kata kita kena bezakan cara kita menyebut hadis yang dhaif dan sahih. Jangan sebut Nabi bersabda, dah, tak boleh. Kalau kita tahu dhaif, tak tahu tak apalah. Kalau kita tahu dhaif, kalau boleh kita jangan sebut, ataupun sebut dalam keadaan kita menceritakan. Kalau orang tu faham lah. Contoh kita kata dalam sebuah riwayat menyatakan bahawa sekian-sekian, tak sebut Nabi bersabda. Itu cadangan kita lah, kan. Kalau ikut bahasa Arab dia kata ruwiya, kan, qila, kita nak buat macam mana? Tak boleh, orang tak faham, kan. Dikatakan Rasulullah bersabda ke, Rasulullah telah bersabda. Itu sama kan. So kita bahasa Melayu kita rasa kita lebih elok cakap kalau kita cakap ada dhaif, orang mungkin pening tak, Nabi bersabda dalam sebuah hadis dhaif. So jadi setengah orang kata takut salah faham lah, kan, takut. Dalam sebuah hadis yang dhaif, Nabi bersabda. So dia kan kisah ni dhaif, tapi dia begini, Nabi bersabda. So susah agak tau. Setengah orang dia macam kisah banyak dalam TV tu, dia tahu dhaif, dia beritahu Mursi ya, ini hadis dhaif tau. Tuan-tuan, Nabi ni dia cerita, dia beritahu ni riwayat ni walaupun dia dhaif, tapi dia boleh jaga pengajaran. So kita kata tak boleh pengajaran, tapi jangan sebut jelas, kena bezakan. Dia punya cara mana nak beza tak tahu, tapi kena bezakan antara sahih dan dhaif, terutama bila kita yang tahu. Kita cakap Nabi bersabda, itu hadis sahih. Kalau kita kata dalam sebuah riwayat ada dikatakan bahawa ini, itu mungkin cara dia lah, cadangan. Wallahu a'lam. Cukup lah. Aku ada soalan apa? Biasanya kalau hadis dhaif ini tidak digunakan dalam bab hukum. Ya. Tetapi dalam satu perkara, kalau tidak ada sumber-sumber lain untuk hukum tersebut, maka hadis dhaif digunakan. Maknanya maksud hadis tu bukan digunakan bersendirian lah. Mungkin fatwa sahabat ke, fatwa tabi'in, ataupun daripada Quran sendiri, ataupun daripada hukum fiqh, daripada kaedah fiqh sendiri, kan. Contohnya mungkin ada hadis yang mengatakan soal denda, nilai-nilai tertentu bagi denda jenayah tertentu. So kadang-kadang dia dhaif, tapi ulama tetap ambil. Mungkin sebab benda itu telah diamalkan isi dia, tapi mereka sama sekali tak akan cakap ini hadis yang sabit dan sahih, kan? Memang bukan memang berlaku. Pada sekali lihat, sekali pandang, memang nampak imam-imam ni guna hadis dhaif sebagai hujah. Sebab tu kita tak boleh nak putuskan, maksud kita kata confirm Imam Syafi'i guna hadis dhaif, tak boleh. Kita tak faham, kita boleh check lagi, mungkin kita dapati dia tak bersandar ke hadis tu pun, cuma hadis sebagai penguat je. Sebab tu macam Ibnu Kathir dalam tafsir dia dah beritahu di muqaddimah, dia kata kisah-kisah Israiliyat
yang saya sebutkan dalam ni hanya sebagai istiqnas, hanya sebagai nak tambah kuat je, sekadar nak cerita je. So kita tak boleh kata Ibn Kathir menggunakan Israiliyat sebagai hujah, tak, dia beritahu kat awal. So kita tak faham penggunaan dia lah. Dan banyak yang disebutkan dan dia kritik sebabkan, tapi ada yang dia tak kritik. So dia berkata istiqnas. Istiqnas ni lebih kepada macam saja nak cerita je lah. Itu istilah dia. Saja cerita je, tak cakap betul pun. Adalah orang cerita, macam itulah. Tapi nak bagi macam ada makna. Contoh macam kita cerita satu dia, ada kisah Allah Alam betul tak betul, mengatakan sama pengajarannya macam apa yang kita dah beritahu. Kan? Borak tajuk ni. Nampak macam ringan ni. Ada orang hantar soalan ni. Hadis kita pulang dari perang yang kecil untuk menghadapi perang yang lebih besar, itu jihad melawan hawa nafsu. Oh, ini dah lama dah orang cerita ni. Sian dia tak tahu. Mana itulah, kita jangan anggap orang tahu semua benda kan. Kita kena bagi tahu. Ustaz, satu lagi. Ya. Orang lain tak tahu kan. Okey. Yang lain ni senyap kan. Okey, kalau tak salah saya dalam tadi menurut mazhab Imam Syafi'i, bila kita nak qasarkan solat tu dia kena dua mahalah. Di antara dalil yang diberikan adalah hadis, wahai ahli Mekah, sekiranya kamu tidak berjalan atau kamu berjalan kurang daripada 2 baris, maka janganlah 4 baris, maka janganlah kamu qasarkan solat. 1 baris itu lebih kurang 12 batu saya difahamkan. Dan kemudian dalam Syekh Albani dia kata hadis ni hadis yang dhaif. Dan kemudian just sebagai cross reference dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengqasarkan solat apabila berjalan dalam 3 mil. Boleh Ustaz komen macam mana? Bincangan dia pasal menghadkan jumlah tu. So cerita ringkasnya tak ada dalil lah. yang jelas berapa had dia kan. Tahap hadis Sahih Muslim tu pun bincang panjang maksud apa kan, farsakh tu apa benda kan. So sekarang ni tapi ulama ni ada sebab dia buat benda tu. Ada cerita, ada fatwa, ada, saya tak sempat nak tengok sebanyak, tapi ada panduan. Sebab tu dia keluarnya fatwa-fatwa lebih-lebih lagi daripada imam yang asal kan. So kita kena ambil kira juga, dari segi keadaan, dari segi dalam zaman tu apa, nak pergi 100 km kan, nak pergi 20 km pun nak kena bawa bekalan kan. Jadi banyak benda yang melibatkan ijtihad fiqh pada tu. Tapi pada saya kita tak boleh abaikan lah sampai ke tahap mana-mana pun kita kata musafir. Pergi mana pun tak musafir. Pergi tu pun boleh apa, qasaran jamak kan. Apa, Jambatan Pulau Pinang pun daripada pulau mai ke sini pun dia anggap musafir, merentah laut kan. Jadi macam mana kan, susah payah dia tu. Jadi saya rasa tak setujulah dengan orang yang memudahkan sampai ke tahap mengabaikan. Sebab apa ni, ulama-ulama ni bagi panduan dan sebab ya, sebab ni mungkin ialah kerana dia melihat nafsu sendiri, dan dia melihat keadaan, melihat zaman, melihat fatwa. Dan ulama-ulama ni keluarkan pandangan, kadang-kadang dia tak beritahu sumber mana dia ambil kan. So kita lah kena cari, kena fikir balik. Kalau tak jumpa, kita kena bersangka baik, dan kita kaji mana lebih tepat lah. Ada orang kata 12, ada orang kata tak. So saya rasa Dr. Yusuf Qaradawi pun tak putuskan dalam fatwa dia. Cuma dia kata uruf menentukan siapa yang musafir dan siapa yang tak. So kita kena berpandukan benda tu lah. Macam solat jamak dan qasar tanpa sebab pun hadisnya ada, tapi ulama-ulama mazhab semua kata mesti ada sebab. Itu lagi pening kan. Maksud hadis tu kata tanpa sebab tapi ulama imam semua kata mesti ada sebab.
bermakna ada sebab lah, kan? Ada sebab dia cakap macam tu. Ada sebab dia cakap ada sebab, kan? Kita tak boleh kata aku ikut hadis tak ada sebab aku suka hati aku nak setahun sekali je. Tak boleh. Jadi sempena apa-apa susah juga. Sebab ada orang cakap macam tu, kata, tak apalah sekali buat tak apa. Jadi tak ada panduan ni payah. Sebab Imam Tirmizi kata hadis tu di antara hadis yang tidak diamalkan oleh salaf, oleh ulama zaman dia. Sebenarnya kita nak amal. Kalau ulama tak amal kan, dia mansuh ke dia apa? Kan? Mungkin benda tu berlaku khusus untuk Nabi ke apa? Walaupun ada ulama kata boleh amal lah, tapi saya nak bawa pandangan tu. Maksudnya kita kena faham situasi. Kenapa ulama keluarkan fatwa? Terutama ulama yang di tahap mujtahid. Apa seperti dalam Tirmizi dia sebut 6 orang lah. Mubarak, Ishaq Rahuyah, apa tu, apa ni, Ahmad, Syafi'i semua. So, apa sebab dia tu? Mesti ada sebab dia sebutkan benda tu. Sebab tu tujuan Tirmizi dia nak sebutkan fatwa ulama dan siapa yang beramal dengan maksud hadis tu. Sebab tu kata qala bihi siapa, wal amalu ala hadza inda ahli, amal diamalkan siapa yang kata begini, siapa yang kata begini. Kan? Jadi saya rasa satu benda yang amat susah lah untuk kita nak putuskan bahawa ini hadis dhaif ulama amalkan, ataupun ni dhaif tak boleh amal. Tak boleh. Sebab saya tujuan saya adalah untuk menyusahkan ilmu ni sampai ke tahap orang nak belajar tu dia akan rasa susah, lepas tu dia akan tahu susah payah. Matlamat yang pelik, kan? Kita nak memudahkan, saya nak menyusahkan. Supaya orang yang nak benda tu dia kena habiskan banyak masa, dia kena abaikan beberapa bidang lain. Sebab tu saya kata yang dekat universiti, kat mana-mana, dia kena pilih bidang start tahun 1, dia kena pilih bidang apa yang nak fokus, dan dia terpaksa mengorbankan bidang-bidang yang lain. Itu pandangan saya. Itu sadis ya. Maksudnya betul ke ni Ustaz? Tak tahu lah. Itu pandangan saya, kan? Makna saya rasa macam tu sebab tak ada orang boleh kuasai semua benda. Dia nak kuasai itu ada, nak. Saya nak kuasai tak. Minum Zam-Zam, itu cerita lain. Dia nak kuasai itu, tapi hakikat realiti dia, boleh tak dia kuasai semua benda? Tak boleh. Sebab tu orang Taranum bukan senang nak belajar Taranum. Kalau dia nak belajar sikit-sikit, dia kena masuk, lepas tu dia kena abaikan banyak benda lain. Itu confirm. So saya rasa kalau di Malaysia ni bidang yang apa Taranum dah ramai lah, kan? Ambil bidang lain lah. Jadi kita ambil bidang lain. Kita ambil hadis ke tafsir ke. Tak ada lagi orang yang mahir tafsir betul-betul. So apa salah kan? Tapi pensyarah ni mesti tak tahu lah, kot dia bagi motivasi lebih kot. Dia kata boleh kuasai semua bidang. Itu tak tahu lah. Ada UM macam mana? Tak tahu. Tak boleh kata apa lah. Boleh kalau rasa susah tu, ada sampai matlamat. Susah betul. Tak main dah tu. Nasib lah buat macam mana. Aduh, tak apa. So esok kita tenang-tenangkan fikiran. So dekat Hakim saya cakap pasal ketawa. So kita tenangkanlah esok. Ke-9 kita gelak. Ke-9 esok tajuk ketawa. Tahu apa benda nak cakap tu. Apa-harapannya apa? Geng-geng Raja Lawak boleh dengar. Dia beramboi boleh dengar. Kita nak nasihat dia apa tu. Mana nak buka Hakim lah. Itu yang payah lah. Cakap dalam Hakim orang tak dengar. Dia cakap dalam era lah. Dalam hot kan. Hakim orang tak dengar. Sampai ada orang tak tahu Hakim tu ada radio. Ada saya jumpa. Hakim ada radio tak? Saya kata macam tu. Saya cakap radio Hakim. Hakim ada radio. Oi berat. Frekuensi tak tahu dah. Frekuensi tak apa dah. Berapa 90 90 80 tak tahu. Tu yang payah lah. Tak sampai mesej lah. InsyaAllah lah. Kita cakap lah. Kita suruh cakap. Kita cakap. Kalau sahabat-sahabat yang boleh sebar-sebarkan. Esok buat cakap skema lah. Orang marah pula. Dia ada buat lawak. Tak pergi orang gelak. Esok gelak ketawa mematikan hati.
B. Ngarut ustaz itu. Kejap lain ni. Pedia. Oh, kita boleh maklumkan kan yang hari 40 tu. Kita boleh maklumkan. Siapa-siapa yang belum tahu, kita akan buat program insya-Allah kerjasama daripada IIS, itu tempat semua, dengan al-ahkam.net. Kita nak buat program sehari bersama hadis 40 Imam Nawawi. Program itu daripada pagi sampai 2 petang 3 petang, 2 petang. Kita ada sesi bacaan hadis beramai-ramai. Dipimpin oleh, tak adalah apa ni, bacaan dia beramai-ramai sampai habis. First time lah semua hidup kita kot kita akan buat benda tu kan. Kalau kita belum hafal ataupun belum baca sampai habis, ni peluang kita lah. Sesi pertama, sesi kedua kita akan ada huraian pasal isu-isu berkaitan, dan ada soal jawab. Sesi pertama tak ada soal jawab, tak ada apa, baca dan baca sampai habis. Sesi kedua barulah ada isu soal jawab, dan insya-Allah ada makan. So, siapa yang berminat boleh daftar lah. Macam mana nak daftar? Maksudnya kita akan iklankan nanti lah. Kalau sekarang ni boleh daftar lah. Tapi kalau nak tengok iklan tu adalah dalam al-ahkam sikit-sikit lah. Al-ahkam.net ada apa ni, dalam entah apa lagi tempat nak iklan kan. Kalau siapa yang boleh sebarkan di universiti, sebar-sebarkan lah. So kita akan bawa beberapa orang ustaz yang akan bantu kita baca dan ulaskan isu-isu berkaitan di 40. Harap-harapnya kita boleh khatam dulu lah, walaupun kita Imam Nawawi suruh hafal, tapi kita baca dulu, lepas tu baru kita hafal ya. InsyaAllah kalau siapa yang boleh daftar. Allahu'alam.